Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sekali lagi alhamdulillah kita dapat bertemu dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-82 insya-Allah. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini orang-orang yang sayangkan Quran, yang sukakan Quran, suka membaca Quran, suka untuk meneliti Quran, memahami Quran dan beramal dengan Quran, dan seterusnya insya-Allah akan menyebarkan Quran ini kepada seluruh manusia, kerana dialah satu-satunya, ianya satu-satunya kitab daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih kekal sehingga hari kiamat insya-Allah. Pada kita akan bersama-sama di surah An-Nisa insya-Allah. Kalau semalam kita telah habis, kalau sebelum daripada ini kita telah habis muka surat 81, iaitu akhir daripada juzuk yang keempat. Kita sekarang hari ini baru kita masuk kepada juzuk yang ke-5 insya-Allah. Surah An-Nisa ayat 24 sehingga ayat 26. Kita ada 3 ayat saja pada hari ini. Satu muka 3 ayat saja. Jadi insya-Allah kepada semua diharapnya dapat membuka mushaf masing-masing jika ada kesempatan, ada kelapangan, untuk kita bersama-sama dapat meneliti insya-Allah dengan lebih detail, dengan lebih ni setiap daripada ayat Quran insya-Allah. Kita cuba untuklah at leastnya kita telah berusaha setiap baris, setiap apa yang disebutkan oleh Allah tadi kita ada idea, kita telah mendapat sedikit, walaupun kita tak dapat pergi lebih dalam, lebih detail, kan ia Quran ada tafsir yang ringkas, ada tafsir yang lebih mendalam, ada tafsir yang mendalam sangat panjang, setengah-setengah daripada tu. Semua ni insya-Allah kalau ada kelapangan kita cuba, tapi kita cuba habiskan secara horizontal dulu sebelum daripada kita pergi lebih vertikal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhum fa'atuhunna ujurahunna faridah, dan seterusnya insya-Allah. Sadaqallahul azim. Saya berhenti setakat tu kerana ayat ni hari ni setiap ayat tu agak panjang sikit Jadi insya-Allah kita tengok secara kesimpulannya pada hari ini ialah kita akan tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam muka surat ini tentang masalah perkahwinan, iaitu yang pertamanya, siapakah lagi baki orang yang diharamkan daripada kita kahwini. Itu nombor satu. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang perkahwinan dengan hamba. Ada adabnya, cara-caranya, hukum-hukumnya dan sebagainya. Walaupun terdapat banyak perbezaan pendapat ulama di sini, tetapi secara umumnya di sini kita akan lihat secara guideline yang Allah Taala beri yang kepada kita, maka pentitilan itu barulah ada sedikit perbezaan ulama. Kemudian seterusnya dalam ayat ini juga dalam muka surat ini juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang, iaitu bagaimana apa yang Allah Ta'ala tegaskan, apa yang Allah Ta'ala ceritakan tentang hukum-hukum tentang perkahwinan, tentang miras, pewarisan dan sebagainya, ni adalah merupakan satu perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan dulu, telah ceritakan perkara-perkara ni, perkara-perkara besarnya, walaupun ada sedikit perbezaan, sedikit di antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu, tetapi perkara-perkara yang asasi adalah sama saja. Sebab itulah Allah Ta'ala akan sebutkan di hujung muka surat ini insya-Allah. Jadi yang pertama kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala sebut dengan wal muhsanat. Al muhsanat, muhsan ni maknanya ialah dari segi bahasanya makna terpelihara. Muhsanat artinya perempuan yang terpelihara. Tetapi dalam Quran apabila Allah sebut muhsan, dia mempunyai beberapa makna. Ada 3 makna lebih kurang yang ulama-ulama sebut. Yang pertamanya ialah erti muhsan ialah perempuan-perempuan yang merdeka. Jadi kalau dulu ada merdeka, ada hamba Wallahualam, mungkin akan datang ada lagi berlaku perkara ni, wallahualam kita tak tahu tetapi dulunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selepas daripada itu ada, iaitu ada perempuan-perempuan yang merdeka dan ada perempuan-perempuan yang masih hamba. Hamba ni dengan cara-cara yang syariat Islam telah tetapkan ada walaupun ada cara-cara terdahulu yang kadang-kadang tu ataupun cara yang diamalkan sebagaimana yang berlaku di orang kulit hitam daripada Afrika di Amerika, itu bukan cara yang betul
Itu cara merampas, cara ambil paksa masuk dalam kapal dan kemudian pergi jual di Amerika. Itu cara yang tak betul. Cara dalam Islamnya, hamba ini diperolehi sama ada melalui cara yang, iaitu cara peperangan, dan kemudian ataupun cara pembelian yang sahih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wal muhsanat. Itu yang pertama sekali, makna muhsanat ialah perempuan-perempuan yang merdeka. Yang keduanya ialah muhsanat juga bererti orang-orang yang sudah berkahwin. Dan yang ketiganya ialah muhsanat juga ialah iffah maknanya. Iffah ni maknanya orang-orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, orang yang baik maksudnya. Perempuan-perempuan yang baik. Jadi muhsan di sini ertinya ialah orang-orang yang berkahwin. Wal muhsanat minan nisa. Jadi perempuan-perempuan yang berkahwin daripada mana-mana perempuan yang berkahwin, wal muhsanat minan nisa perempuan, illa ma malakat aymanukum. Kenapa tiba-tiba timbul wal muhsanat ni? Wal muhsanat ni adalah sambungan ayat ini, ayat 24 ni sambungan daripada ayat 23 sebelum ni. Sebelum ni kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan sebanyak 15 kategori, 15 jenis kelompok perempuan-perempuan yang dilarang berkahwin dengan mana-mana lelaki. Kita dah sebut yang pertama sekali dulunya ialah isteri kepada ayah. Kemudian selepas daripada itu, ayat yang ke-23 kita telah sebutkan ada 13 jenis kan, perempuan-perempuan yang mana tak boleh dikahwin oleh seorang lelaki. Dan kemudian kita masuk sekarang ni yang ke-15, iaitu kelompok jenis yang ke-15, iaitu seorang perempuan yang memang sedang berkahwin dengan lelaki lain, isteri orang lah maknanya kan. Kalau isteri orang boleh ke kahwin? Tak boleh. Jadi Allah sebutkan sini wal muhsanat minan nisa. Dan juga perempuan yang diharamkan kahwin ni ialah perempuan-perempuan yang sedang dalam perkahwinan dengan orang lain. Kalau nak kahwin dengan dia, maknanya dia kena diceraikan dululah oleh suami dia, kemudian tunggu iddahnya habis, kemudian barulah boleh kahwin. Itu ertinya kan. Illa ma malakat aymanukum, melainkan Allah Ta'ala kata hamba-hamba yang dimiliki oleh kamu. Ertinya apa ini? Erti illa ni melainkan ni, iaitu kalaulah seorang perempuan itu dia ditawan dalam satu peperangan, maka of course lah kan dia adalah suami dia orang kafir lah maknanya kan. Jadi dia pun masuk Islam. Jadi bila masuk Islam, maknanya dia ni automatically kita boleh kahwin. Tak perlulah diceraikan oleh suami dia yang dahulu tu. Tak perlulah suami dia tu kata aku ceraikan dulu. Tak, memang nak tunggu dia mana kan suami dia tu kan. Jadi dia ni ditawan, perempuan dia ditawan. Jadi dia ni boleh dikahwini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini illa, melainkan perempuan itu walaupun dia tu kalau diikutnya lah dia ni dikahwini, masih lagi dalam perkahwinan dengan suami dia, tapi itu dikira terbatal. Jadi Allah SWT kata illa ma malakat aymanukum kataballah kitaballahi alaikum. Jadi semua tu muharramat itu adalah merupakan ketetapan. Itu banyak pendapat ulama-ulama memberi makna apakah maksud kitab Allah ni. Tetapi pendapat yang masyhur mengikut tafsir masyhur ialah dia katakan bahawa maksud sini ialah perkara ini merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan muharramat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitaballahi alaikum uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Selain daripada tu, selain daripada mana? Iaitu selain daripada banyak ni kan, selain daripada yang 15 tadi tu. Jadi Allah Ta'ala kata uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Selain daripada tu, Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan untuk kamu, Allah Ta'ala kata. Kemudian antabtaru bi amwalikum muhsinin. Kalau kamu bayarlah, maknanya antabtaru bi amwalikum, kamu cari dengan harta kamu. Maksudnya ialah kamu bayar mahar kepada mereka ni, dan dengan tujuannya muhsinin, kamu nak kahwin ghaira musafihin, dan bukannya dengan cara yang tak bagus. Musafihin maknanya berzina kan, maknanya cara yang tak halal lah. Maknanya kamu boleh dengan gunakan harta kamu nak kahwin, silakan kahwin. Yang penting kamu cari dengan baik, bayar maharnya dengan baik, ghaira musafihin, dan bukannya dengan cara yang tak bagus, cara berzina dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala kata famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Jadi apa-apa saja yang kamu seronok, maknanya kan kamu bersamalah, maknanya kan kamu dapat bersama dengan isteri kamu tu, dapat bersama dengan perempuan tu, famastamta'tum bihi, mana-mana yang kamu seronoki lah kan dengannya, minhunna, daripada perempuan tu, maka Allah Ta'ala menyuruh kita supaya fa'atuhunna ujurahunna, taklah kamu bayar mas kahwinnya. Ujur itu sebenarnya muhuruhunna, maharnya. Kamu bayarlah mahar tu. Jadi Allah Ta'ala faridatan, perkara itu adalah merupakan satu ketetapan. Jadi kalau kamu tak sebut macam mana, tak sebut mahar tu semasa ni, maka ulama kata mestilah dibayar dengan mahar
misil. Mahal misil ni maknanya lah ikut kebiasaan. Kebiasaannya kalau orang ni biasa, kebiasaan dia mungkin family dia, mungkin kakak dia, mungkin adik dia, mungkin juga adalah ikut masyarakat setempat kan. Jadi kalau tak sebut, tapi kalau sebut bayar, kena bayar apa yang disebut tu. Kemudian Allah SWT kata wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Tapi kemungkinan jugalah, Allah tahu kan, Allah tahu kadang-kadang lelaki ni mula-mula tu masa janji tu dia janjilah misalnya katakan 10,000 kata nak bayar 10,000 mas kahwin, tiba-tiba sampai masa nak bayar tak ada duit, miskin ke dan sebagainya. Bagaimana? Jadi macam mana kalau tiba-tiba perempuan tu kata, isteri dia kata tak apalah bayar ni, kalau macam tu macam mana? Adakah wajib lagi membayar? Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini wala junaha alaikum fima taradaitum tu artinya lah kamu ni redha meredai. Suami isteri kata tak kisahlah, tak apalah, saya halalkan ke sebagainya kan. Ataupun juga misalnya kata suami tu nak bayar lebih sikit nak bayar lebih daripada apa yang diwajibkan lah. Kalau wajibnya ikut ni, tapi dia rasa macam sayang isteri dia nak bayar lebih, taradaitum maknanya kamu redha meredai. Jadi Allah Ta'ala kata wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, selepas dari faridah, selepas daripada kamu dah buat ketetapan tu, tiba-tiba kamu nak bayar lebih sikit. Jadi Allah Ta'ala kata tak kisah, la junah, tak mengapa. Kalau dah kamu redai meredai, sebab apa, kamu dah suami isteri dah semua kan. Jadi innallaha kana aliman hakima, Allah itu maha alim, maha tahu kan. Kamu ni betul-betul ketak, apa saja yang berlaku pada makhluk ni Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kata kana aliman hakima dalam tadbirnya, dalam pentadbirannya, dalam perjalanannya. Allah Ta'ala hakim. Allah Ta'ala ni maha penuh hikmah kan. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan tu mesti ada hikmahnya. Itu kita yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada ayat 25. Ayat 25 juga agak panjang juga, jadi kita akan tengok sama-sama insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita ni apa lagi ni? Ini cerita kes pula kalau seorang ni dia tak ada duit nak kahwin dengan orang-orang yang merdeka. Jadi kita ada perempuan yang merdeka, perempuan hamba kan. Kita ada dua. Jadi kadang-kadang ada seorang ni dia nak kahwin dengan orang merdeka tapi tak cukup tak cukup mahal lah kan, nak bayar kan. Mungkin mahal semua kan. Kita kata berapa lah, mungkin beribu-ribu, mungkin dia tak cukup duit. Jadi macam mana? Boleh tak dia nak kahwin dengan hamba? Ini masalahnya bukan hamba dia, hamba orang hamba orang lain Hamba sini ialah hamba orang lain. Dia pergi, boleh tak dia nak pinang hamba tu, maka dia nak kahwin tu. Jadi ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh ulama-ulama Islam, dan syarat-syarat ini sebenarnya diambil daripada ayat ini. Ini walaupun kita kata tak ada kisah, tapi at leastnya kita tahu sekarang apabila Allah Ta'ala jelaskan tu mesti ada sebabnya. Allah Ta'ala tu maha hikmah kan. Mungkin akan berlaku lagi, at least kita tahu dan sebagainya kan, insya-Allah. Cuba kita faham di sini daripada ayat ni, wa man lam yastati' minkum taulan, siapa di kalangan kamu ni yang tak mampu daripada kamu ini, taulan tu maknanya tak mempunyai harta. Taulan tu maknanya mas kahwin sini maksudnya kan. Taulannya ikutnya ialah kekayaan, taulan ikutnya kemampuan Jadi kesimpulannya Allah, jika kamu mana-mana kamu yang tak mampu untuk membayar mas kahwin, gitu. Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanat, untuk kahwin. Muhsanat sini maksudnya ialah perempuan-perempuan yang merdeka. Tu kita dah sebut tadi kan. Muhsanat ni kadang-kadang makna macam ni, kadang-kadang makna macam ni. Jadi ada banyak makna. Jadi kita kena faham juga kan. Setengah tempat muhsanat ni mana-mana. Jangan kita pakai satu makna saja kan. Tu tak betul lah dari segi tafsir ni kan. Jadi tafsir di sini artinya siapa-siapa di kalangan kamu yang tak mampu nak bayar harta harga mahar bukan mahal. Mahar ni mas kahwin orang merdeka. Nak kahwin orang merdeka tak ada duit. Macam itulah ringkasnya kan. Al-mu'minat, perempuan merdeka yang mukminat tak boleh. Memanglah kan mukminat kan. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri sekarang ni peluang kan. Peluang kata kahwinlah kan. Kahwin dengan siapa? Maka dia kata maka kahwinlah daripada sesiapa saja ma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Kamu kahwinlah saja daripada hamba-hamba kamu yang mukminat. Yang muslim maknanya. Mukminat maknanya muslim sini kan. Sebab ada perbincangan ulama kan dalam kaedah tafsir, apabila iman dan juga Islam disebut dalam satu ayat, maka ertinya adalah berbeza. Makna Islam dan iman tu makna berbeza. Tapi kalau iman sahaja disebut ataupun Islam sahaja disebut dalam satu ayat, maksudnya ialah dia memberi dua-dua makna.
Dua makna Islam dan iman. Iman tu maksud Islam, Islam tu makna iman. Itu dia boleh bermakna dua. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kurang faham tu insya-Allah kan boleh tanya nanti kalau tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, maka kalau kamu nak kahwin, siapa-siapa yang tak ada kemampuan nak kahwin, nak bayar mahar, nak bayar mas kahwin untuk perempuan-perempuan yang merdeka, maka dia boleh kahwin dengan perempuan hamba. Jadi biasanya hamba ni dia tak banyak tanggungjawab. Dengan orang merdeka kurang sikit, kurang lah sebenarnya kan. Jadi insya-Allah kan itu sahabat-sahabat semua boleh baca lah kan dalam hukum tu kan. Tapi walaupun tak ada dah sekarang ni, tapi Allah SWT ceritakan sini kekal dalam ni sebab kemungkinan kita tahu dia akan mungkin berlaku lagi. Jadi Allah Ta'ala kata maka dia boleh kahwin dengan hamba-hamba. Ni maksudnya bukan hamba dia hamba orang lain. Maknanya dia pergilah siapa-siapa yang mempunyai hamba tu, dia pergi, saya nak kahwin dengan hamba awak, gitu kan. Jadi Allah Ta'ala kata wallahu a'lamu bi imanikum. Iman tu yang dalam hati tu Allah Ta'ala saja yang tahu, kita tak tahu kan. Jadi kita hanya berhukum dengan zahir. Kalau zahir macam tu, maka kita berhukum macam tu. Jadi kalau dia kata dia dah beriman, so kita terima kan. Dia kata dah Islam, maka kita terima, kita boleh kahwin dengan dia. Ba'dukum min ba'din. Apa maksud ba'dukum min ba'din? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kamu lelaki dan juga mereka perempuan tu kan, antum wahunna, kamu dan juga perempuan yang muslim tu, maknanya kalaulah dah Islam maknanya sama saja fiddin, maknanya ba'dukum min ba'din, maknanya sama saja kamu, kedudukan kamu adalah sama sekali. Bila dah jadi Islam, maka kamu sama saja, sama ada lelaki dan juga perempuan. Itu ba'dukum min ba'din. Maka Allah Ta'ala kata selepas daripada tu, fankihuhunna biizni ahlihinna. Tapi syarat dia nak kahwin tu mestilah dengan izin, mesti dapat izin daripada ahlihinna. Ahlihinna siapa? Iaitu mesti dapat izin daripada tuannya. Ini cerita hamba orang lain bukan hamba kita. Kalau hamba di bawah kita tu cerita lain, hamba kita tu tak kisah. Ini hamba orang lain. Kita nak kahwin dengan hamba orang lain, maka hukumnya adalah dia kata mestilah dapat izin daripada tuan dia tu. Yalah, kalau tuan dia tak izin, takkan nak kahwin dengan hamba dia kan. Jadi mesti dapat izin. Mestilah fankihuhunna biizni ahlihinna, dengan izin daripada tuan hamba tu. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Dan kemudian adalah kamu bayar, kena ada bayar, mesti kena ada mas kahwinnya. Bukan tak ada mas kahwin kan, walaupun hamba kan, tapi bayarlah bil ma'ruf. Ma'ruf sini ialah maknanya ialah janganlah dikurangi daripada apa yang sepatutnya, dan juga janganlah melambat-lambat. Itu dalam tafsir Jalalain sebutnya. Matlin tak boleh, kemudian satu lagi tak boleh, naqsin tak boleh. Lambat-lambat bayar kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun tak bayar lagi kan, ataupun naqsin, tiba-tiba dah janji nak bayar ni, tiba-tiba kurang pula, tak boleh. Itu bil ma'ruf, itu maksud bil ma'ruf. Muhsanatin ghaira musafihatin. Perempuan-perempuan tu adalah perempuan yang muhsanat. Dia menjaga kehormatan dirinya kat situ kan. Jadi tengok kan makna dia kan dalam lain-lain kan. Ada dalam muka surat yang sama tu kita tengok kan. Ada maksud dah kahwin, ada maksudnya merdeka, ada maksudnya yang menjaga diri. Ghaira musafihatin. Janganlah perempuan tu yang jenis hamba, tapi jenis hamba musafihat. Musafihat ni maknanya melakukan kemungkaran lah kan, berzina, sebab suka berzina kan. Ada dalam hadis Nabi SAW sebut kan, kalau orang tanya Nabi SAW, kalau perempuan tu berzina macam ni, perempuan hamba berzina, Nabi kata hukumlah dia kan. Lepas tu kalau berzina lagi, hukum lagi, berzina lagi, hukum. Kalau berzina lagi, yang ketiga Nabi kata jual lah, gitu kan. Macam tu lah kan. Walaupun lawa macam mana pun, jual lah. Jadi apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, kecuali faiza apabila uhsinna, minta maaf, muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan. Janganlah kamu ni pula kan, dia ni adalah apa yang jadi muttakhizat akhdan tu, maknanya perempuan simpanan kita kata. Menjadi perempuan simpanan orang. Jadi tak boleh kan jadi itu benda yang tak boleh tuan. Muhsanat mesti tadi tu baik, mestilah bukan penzina, dan juga bukanlah jenis orang perempuan yang menjadi perempuan simpanan orang. Fa iza uhsinna, bila dia dah baik, dia dah iffah sini. Uhsinna ni maknanya dia ni okey. Fa iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin. Mula-mula masa kahwin tu baik, tiba-tiba dia buat jahat pula. Macam mana? Buat berzina pula contoh kan. Ni kan Allah Ta'ala sebutkan kan, ataina bi fahishatin. Mula-mula dia okey, lepas tu tiba-tiba dia berzina, buat jahat. Macam mana? Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Jadi Allah Ta'ala kata, maka ke atas mereka, makna hukuman ke atas mereka tu ialah nisfu. Nisfu tu makna separuh
daripada alal muhsanat. Muhsanat sini adalah maknanya perempuan yang merdeka. Jadi artinya hukuman ke atas orang perempuan hamba yang melakukan kesalahan, maka minal azab, azab tu situ maksudnya ialah hukuman hudud. Mana hukuman hudud, azab tu, azab maknanya dia akan dikenakan hukuman hudud separuh, 1/2 daripada apa yang dikenakan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. Artinya kalau dia ni kalau perempuan merdeka kena 100 sebatan, maka dia kena 50. Dan untuk pengetahuan juga kan, bahawa ulama-ulama berkata bahawa tidak ada rejam ke atas perempuan hamba. Kenapa? Rejam mana boleh separuh-separuh kan, rejam separuh tak ada. Jadi kita ambil yang 100 untuk perempuan merdeka, maka 50. Orang yang hamba, maka dia sebatlah 50. Dia hukum 50 sebagaimana kata Nabi yang saya sebut tadi kan. Dia hukum 50, sebat 50. Kalau dah buat lagi jahat lagi kan, maka kena jual lah dia kan. Itu tak bagus kan. Jadi Allah Ta'ala kata fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati. Muhsanat sini maknanya ialah perempuan merdeka, minal azab, daripada hukuman-hukuman. Jadi hukuman dia kenakan sebanyak 50 kali sebatan dan juga 6 bulan. Di taghrib maknanya kita jauhkan daripada orang, iaitu penjara lah lebih kurang kan kalau zaman moden ni kan. Jadi maknanya kalau yang merdeka kena 1 tahun, 100 dan juga 100 tahun. Tapi kalau hamba ni kena 50 dan juga kemudian 6 bulan. Seterusnya Allah Ta'ala kata zalika liman khasyiyal anata minkum. Zalika tu apa? Iaitu nikah. Zalika tu maksud itu tu makna apa? Itu iaitu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang hamba itu. Itu Allah Ta'ala kata liman khasyiyal anat, ialah bagi orang-orang yang khasyiyal anat. Khasyiyal anat tu ialah khasyiyaz zina, gitu kan, al-anat tu kan, iaitu khasyiyah, dia takut akan jatuh kepada zina. Jadi tengok kan, tambah lagi syarat je. Jadi sebab itulah kan dalam mazhab Syafi'i dia kata bahawa apa, seseorang itu kalau nak kahwin dengan seorang perempuan yang hamba, boleh dengan syarat apa? Dengan syarat 3 syarat. Ada 3 syarat dalam mazhab Syafi'i. Seseorang yang merdeka nak kahwin dengan seorang hamba. Apa dia? Yang pertama sekali ialah dia kata dia takut ke atas diri ni akan berlaku zina. Maknanya kalau dia tak kahwin, dia akan buat zina. Takut kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, dia tidak mempunyai kemampuan untuk kahwin dengan orang-orang yang merdeka. Yang ketiganya bahawa perempuan hamba itu adalah hamba yang mukminah. Dia tak boleh kahwin dengan hamba kitabiyah ke, hamba yang kafir ke, tak boleh. Kadang-kadang sebab kadang-kadang hamba ni kafir kan, sebab kita tak boleh paksa dia masuk Islam kan. Jadi dia ditawan, maka dia berada dengan kita kan. Jadi kemungkinan dia ni masih tak Islam lagi. Jadi boleh tak kahwin dengan dia? Tak boleh. Jadi 3 syarat yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i. Dan kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata itu adalah pengecualian. Jadi ada setengah-setengah ulama lain dia kata tak ada syarat. Ni mazhab Syafi'i kata 3 syarat. Mazhab lain kata yang disebutkan Allah Ta'ala sebut sini ni bukan syarat, tapi adalah irsyad saja, panduan-panduan, guideline sebagus macam tu, sebagusnya. Dalam mazhab Syafi'i tak, dia kata inilah syarat. Allah berkata, Allah Ta'ala kata wa antasbiru khairul lakum. Tapi kalau kamu sabar. Apa yang kamu sabar sini? Artinya jangan kahwin. Iaitu jangan kahwin dengan hamba. Kenapa jangan kahwin dengan hamba ni? Bagus sebab apabila seseorang itu kahwin dengan seorang hamba, orang lain ni tuan dia, lepas tu ada hamba, kemudian ini orang lain pergi minta hamba ni nak kahwin dengan dia ni, maka kahwin dengan ni, kalau dapat anak, macam mana? Anak dia akan jadi hamba atau tidak? Anak dia akan jadi hamba. Berbeza kalau dia ni bersama dengan tuan dia. Ni hamba, dia tuan dia bersama dengan tuan dia, kemudian dapat anak di sini. Kalau dapat anak di sini, maka automatically maka anak itu akan jadi merdeka. Itu maksud dia kan. Jadi Islam ni dia sukakan memerdekakan orang, dan kalau boleh biar orang ramai-ramai merdeka semua kan. Kita tak nak kan. Jadi alhamdulillah sekarang kan yang memerdekakan, Islam banyak cara kan memerdekakan. Kalau buat salah ni merdeka, buat salah ni kena merdeka, buat salah ni kena merdeka. Jadi banyak cara merdeka mereka. Jadi tapi kalau seorang ni kahwin dengan hamba sini, hamba daripada sini kan tak, maka dapat anak daripada sini, maka anak ni tak jadi merdeka, anak dia tak akan jadi hamba. Jadi sebab tu untuk mengelakkan benda ni, Allah Ta'ala kata wa antasbiru, kalau kamu bersabar khairul lakum, itu adalah lebih baik. Bersabar apa? Bersabar jangan kahwin. Jangan kahwin dengan hamba orang lain tu. Kemudian wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha ghafur, maha pengampun kalau berlaku kesilapan dan sebagainya kan. Allah Ta'ala ni sayang pada kita, rahim, sangat sayang kepada hamba-hambanya.
Ayat yang terakhir, ayat 26 pada muka surat 82, pada kali ini Allah Subhanahu Wa Taala kata yuridullah liyubayyina lakum. Allah Taala nak menjelaskan kepada kamu, menjelaskan syariat, menjelaskan maslahah-maslahah untuk kamu semua. Dan kemudian Allah Taala kata wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan nak menunjukkan kepada kamu sunan tu maknanya cara-cara, jalan-jalan orang-orang sebelum daripada kamu, iaitu siapa? Al-Anbiya, kan, para nabi-nabi, pada rasul-rasul sebelum daripada ni, macam mana yang halal, macam mana yang haram, kan, apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam perkahwinan dan juga hubungan ni, hubungan di antara lelaki dan juga perempuan. Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kamu semua tu. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yatuba alaikum, dan Allah Ta'ala nak ampunkan kamu banyak kesalahan kamu, kan, kamu dulu macam ni, kamu kahwin dengan orang ni, kamu kahwin lebih daripada 4 dan sebagainya, kan, banyak macam-macam, kan, kamu paksalah perempuan-perempuan ni, kan, isteri-isteri kepada suami yang dah mati ni, kan, kamu paksa dia, macam-macam lagi benda tu. Jadi Allah Ta'ala kata wa yatuba alaikum, Allah Ta'ala nak jelaskan hukum sekarang, Allah Ta'ala nak ampunkan kamu. Masya-Allah, kan, wallahu alimun hakim. Kita tengok Allah Ta'ala ulang lagi, alimun, Allah Ta'ala maha tahu, kan, kita ni tak tahu, kita ni jahil. Jadi kita sepatutnya serahkan. Bila Allah Ta'ala jelaskan, kita ikutkan. Janganlah kita ni pandai-pandai fikir pula. Kita kata, aku ni. Macamlah kita ni lebih tahu sangat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian apa semua yang Allah Ta'ala tetap kata, hakim. Allah Ta'ala ada hikmahnya, kan. Ada sebabnya, kan. Yang mungkin kita tak tahu. Kita mungkin boleh fikir, tapi otak kita, pemikiran kita sangat dangkal, kita kata sangat pendek, sangat tak mampu untuk ceritakan, untuk tahu hikmah-hikmah ni, kan. Jadi Allah SWT, kita serah pada Allah. Apa yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik untuk kita, kan. Jadi moga-moga kita dapat bersama-sama lagi, insya-Allah, dalam muka surat yang seterusnya, muka surat 83, insya-Allah. Jadi jumpa lagi, insya-Allah. Dan jangan lupa, insya-Allah, kan, sesiapa yang nak menyumbang untuk penyebaran website ceramah video kita ni, insya-Allah, boleh ambil nombor di bawah ni, kan, dan salurkan bantuan you all semua, insya-Allah, kepada persatuan. Terima kasih Pertubuhan Muslim Proaktif yang telah berusaha untuk menyebarkan video kita ni. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.